Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira Afrina binti Rohimi dan saya dari kelas DP2E. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi negara Brunei. Nama rasmi bagi Brunei ialah Brunei, Negeri Brunei Darussalam. Ibu negara Brunei terletak di Bandar Seri Begawan. Brunei merupakan sebuah negara yang menjalankan sistem pemerintahan monarki mutlak dan mengamalkan sistem undang-undang Inggeris. Walaupun undang-undang syariah Islam menggantikan undang-undang itu dalam beberapa perkara dan kes. Agama Islam merupakan agama rasmi bagi Brunei. Sebanyak 67% dari jumlah populasi beragama Islam, 13% daripada jumlah populasinya ialah beragama Buddha dan 10% selebihnya menganut kepercayaan Kristian. Dan 10% selebihnya ialah agama lain termasuk ateis dan agama yang melibatkan kepercayaan nenek moyang mereka. Sekarang saya akan menerangkan tentang agensi halal. Agensi halal yang ada di Brunei ialah Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam. Saya akan cerita sedikit tentang latar belakang agensi ini. Semasa pemerintahan kekandang almarhum Sultan Ahmad Tajuddin telah memperkenalkan penubuhan sebuah badan penasihat agama dalam tahun 1948 yang diberi nama Penasihat Agama Islam atau nama lain baginya ialah Muhammadiyah Religious Advisor. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin yang ketika itu dikenali sebagai Duli Yang Teramat Mulia Pangeran Bendahara mengikut notifikasi nombor 20 Palang 1948 yang ditandatangani oleh pihak residen British pada masa itu merupakan salah seorang anggota terkuat badan berkenaan. Dengan kuat kuasa Perlembagaan Negara Brunei pada 29 September 1959, Jabatan Hal Ehwal Ugama diasingkan daripada Jabatan Adat Istiadat dan Kebajikan dan berdiri sebagai sebuah jabatan yang dikenali sebagai Jabatan Hal Ehwal Ugama. Semenjak 1959, Jabatan Hal Ehwal Ugama dibangunkan sebagai institusi agama yang bertindak melindungi agama Islam dan bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengannya. Di samping berperanan merancang, melaksana, menilai program dan aktiviti demi kepentingan agama Islam di negara ini. Bahagian-bahagian yang ada di Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam antaranya ialah bahagian dasar penyelidikan dan perancangan. Yang kedua ialah bahagian bangunan dan pemeliharaan. Yang ketiga ialah bahagian kemajuan syiar Islam. Yang keempat ialah bahagian teknologi maklumat. Yang kelima bahagian antarabangsa dan Mabius. Bahagian keenam ialah bahagian perhubungan awam. Yang ketujuh ialah Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait. Kelapan ialah Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong. Dan kesembilan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Yusof dari kelas DP2E. Seterusnya adalah skim. Apa itu skim? Skim ini diwujudkan bagi memastikan seluruh penghasilan produk atau perkhidmatan menepati piawaian halal dan bersesuaian dengan konsep halalan thayyiban. Di Brunei, terdapat beberapa skim, antaranya ialah produk kosmetik. Terdapat pelbagai jenis produk kosmetik di pasaran sehingga ada yang tidak berdaftar di Kementerian Kesihatan. Ini akan mendatangkan kesan-kesan yang buruk kepada pengguna. Di Brunei, Kementerian Kesihatan menyarankan kepada pengguna untuk tidak menggunakan beberapa jenis produk kosmetik ini kerana mengandungi hydroquinone dan merkuri. Bahan ini boleh mengakibatkan kesan-kesan yang buruk kepada pengguna. Berikutan pendapat ini, produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Skim yang kedua adalah perkhidmatan logistik. Logistik bermaksud perkhidmatan pengangkutan barang atau perkhidmatan rantaian kargo yang berkaitan dengan pengendalian dan pengurusan makanan, minuman dan barangan. Semua produk yang hendak disimpan di dalam gudang hendaklah dipersejakan halal dan terdiri daripada barangan yang halal sahaja. Barang atau produk yang halal perlulah disimpan mengikut kategori yang telah ditetapkan. Antaranya ialah barangan kering dan barangan yang basah. Bukan itu sahaja.
barang tersebut perlulah meletakkan pada penyimpanan suhu yang bersesuaian supaya barangan tersebut tidak mudah rosak dan tahan lebih lama. Yang ketiga adalah permohonan premi halal. Permohonan premi halal dikhususkan dan diwajibkan kepada setiap premis bagi penyediaan makanan dan kemudahan bagi setiap produk dan makanan yang diproses. Majlis Agama Islam Brunei bersama bahagian kawalan makanan Jabatan Hal Ehwal Syariah dalam inisiatifnya untuk membaiki efisiennya perkhidmatan kepada pelanggannya memperkenalkan komitmen meluruskan secara halal dalam tempoh 45 hari bagi setiap pemohon. Keempat adalah permohonan secara halal. Permohonan secara halal ini dihaskan kepada restoran termasuk gerai, kantin dan kilang sama ada berskala kecil, sederhana ataupun multinasional. Di samping meningkatkan pengawalan kehalalan makanan bagi premis-premis perniagaan dalam memastikan makanan dan produk yang dijual serta perkhidmatan tertentu di negara Brunei terjamin kehalalan. Assalamualaikum, saya Nurul Nabila Azwa binti Abdul Malik dari kelas DPIH 2A dan saya akan menerangkan bahagian prosedur memohon sijil halal di Brunei. Di Brunei, kebiasaannya permohonan sijil halal mestilah sekali dengan permit halal. Ini kerana permohonan untuk mendapatkan sijil halal bersama permit halal atau sijil halal sahaja adalah satu keperluan bagi pemilik perniagaan yang berkaitan makanan di Brunei. Namun, bagi perniagaan kosmetik, barang gunaan dan perkhidmatan, permohonan adalah secara sukarela. Antara prosedur yang perlu dilakukan adalah pertama, mendapatkan borang di kaunter bahagian kawalan makanan halal BKMH ataupun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama KHEU di www.kheu.gov.bn. Kedua, menyertakan salinan dokumen seperti dalam jadual. Dan ketiga, kembalikan borang yang telah lengkap ke kaunter BKMH untuk diteliti. Dokumen yang diperlukan adalah seperti yang tertera. Dan apabila disahkan lengkap, dokumen tersebut akan diserahkan kepada juru audit halal BKMH. Dan setelah itu, juru audit BKMH akan melakukan ujian lisan kepada pemilik perniagaan. Sekiranya lulus, pemilik akan diberikan tauliah. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan dengan membuat pemeriksaan ke tempat perniagaan. Termasuklah premis perniagaan, makanan tujuan perdagangan, pemprosesan semua produk, peralatan pemprosesan, tempat penyimpanan, kebersihan, keselamatan makanan disaji, cara pembungkusan, pelabelan, pengangkutan dan pengurusan makanan disaji. Pihak BKMH juga akan mengambil invoice dari makanan yang diragui dan mengambil gambar dan bahan-bahan di premis bagi melengkapkan pemeriksaan mereka. Setelah semua pemeriksaan lengkap, pihak BKMH akan membuat laporan ke Jawatan Kuasa Pemeriksaan Sijil Halal, dan Label Halal AKJP. Langkah keempat pula, Jawatan Kuasa Pemeriksaan Sijil Halal dan Label Halal AKJP akan mengadakan mesyuarat untuk mempertimbang permohonan tersebut. Jika disokong, laporan akan dihantar ke Majlis Agama Islam Brunei MUIB dan MUIB akan mengadakan mesyuarat bagi meneliti dan mempertimbang permohonan tersebut. Jika berjaya, sijil halal akan dikeluarkan. Okey, apa maksud atau fungsi sijil halal atau permit halal? Maksud dan fungsi sijil halal dan permit halal adalah berbeza walaupun hampir sama. Sijil halal adalah
permohonan yang dikhususkan dan diwajibkan kepada penyediaan makanan termasuk restoran, kafe, medan selera dan dapur pusat. Manakala permit halal adalah lebih kepada mengeluarkan produk, iaitu permohonan dikhususkan dan diwajibkan kepada penyediaan makanan di kemudahan pemprosesan makanan, termasuk kilang pemprosesan produk makanan. Selain itu juga, pemilik perniagaan hendaklah memastikan tempat perniagaan mereka mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang penyelia halal yang telah diperakui oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB berdasarkan Akta 1 Bab 4/1 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Itulah sahaja yang dapat kami kupaskan berkaitan maklumat yang kami peroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Shah bin Abu Bakar dari kelas DP2E. Saya akan menerangkan secara terperinci berkenaan produk-produk yang berada di negara Brunei Darussalam. Produk pertama ialah makanan yang berasaskan daripada bahan semula jadi keluaran syarikat Amir Al-Manna Sedang Berhad, iaitu Serbuk Al-Manna Gam Arabik, Serbuk Al-Salwa, Serbuk Al-Hawa dan Superfood Chia Seed Organik. Makanan-makanan tersebut ialah makanan kesihatan yang tinggi dengan nutrien yang diperlakukan badan seperti serat-serat dan kalsium sebagaimana yang terdapat dalam serbuk getah Arab dari Sudan. Sedikit sebanyak tentang produk Amir Al-Manna. Yang pertama ialah Serbuk Al-Manna, iaitu diambil dari cairan getah pokok Acacia melalui teknik torehan oleh petani yang berpengalaman di Sudan. Seterusnya, Serbuk Al-Salwa yang menjadi produk julung kali kombinasi serbuk rosel dan getah Arab. Dan yang ketiga ialah Serbuk Al-Hawa, ialah menjadi penggemar kepada pilihan susu kambing organik yang berkualiti tinggi dari ladang dan ternakan terbaik dunia. Dan yang terakhir, Chia Seed Organik, yakni makanan kesihatan yang mempunyai serat paling tinggi sesuai dengan panggilan yang diberi superfood, membuktikan kesedaran ramai terhadap nutrisi ini semakin meningkat dan pelbagai jenama Chia Seed telah menjengah pasaran negara. Produk kedua yang berada di negara Brunei Darussalam ialah Brunei Halal Cordial. Brunei Halal Cordial adalah sejenis cordial yang didatangkan tanpa tambahan gula dalam makanan tersebut, dalam minuman tersebut. Hal ini kerana minuman ini didatangkan dalam keadaan manis yang semula jadi. Sebab-sebab utama mengapa cordial ini tidak mempunyai tambahan gula adalah kerana bahan-bahan kandungannya ialah seperti air, pemanis semula jadi, dextrin E1400, stevia E960, tomatin E957 dan yang lain-lain. Brunei Halal Cordial didatangkan dalam pelbagai perasa yang menarik dan sedap. Antaranya ialah sarsi, strawberry dan lain-lain. Seterusnya, saya ingin menerangkan secara terperinci berkenaan dengan makanan-makanan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Makanan yang pertama ialah ambuyat. Ambuyat ialah merupakan sejenis hidangan yang berasal dari bahagian batang dalam sagu sawit. Ia adalah bahan berkanji yang hamba sama dengan ubi kanji. Ambuyat ialah sejenis makanan tempatan di Brunei.
serta wilayah Persekutuan Labuan dan negeri-negeri Malaysia seperti Sarawak dan Sabah, di mana ia kadang-kala dikenali sebagai linut. Ambuyat dimakan dengan garpu buluh yang dipanggil candas dengan menggolekkan kanji sekitar mata garpu dan kemudian mencelupkannya ke dalam sos di mana terdapat banyak jenis. Makanan yang seterusnya adalah kuih cara. Kuih cara adalah kuih tradisional Malaysia yang sangat disukai orang ramai. Kuih cara manis, selain rasa manis kuih itu sendiri, ia juga sangat sedap. Gurih lembut di lidah sehingga kanak-kanak sangat menyukai kuih ini. Kuih cara terbuat daripada tepung gandum yang digaul dengan air dengan daun pandan. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kuih cara ini adalah daun pandan. Jika tiada daun pandan, boleh menggunakan perisa pandan. Dan seterusnya, 2 cawan air, 1 kotak santan 200 ml, 2 biji telur, 3 cawan gandum, sedikit garam dan gula secukupnya. Jadi, tidak hairanlah bahawa kuih cara ini amatlah mudah untuk membuatnya. Assalamualaikum, nama saya Ila Nur Sar Syazwani binti Ahmad Muhid daripada kelas Tipih 2E. Yang seterusnya ialah isu dan cabaran perkembangan industri halal di Brunei. Yang pertama adalah keselamatan makanan. Melihat kepada trend makanan global, beberapa dekad yang lalu telah menunjukkan peningkatan dalam pengambilan makanan yang diproses, di mana keselamatan makanan ini adalah merupakan antara isu kesihatan awam yang semakin meningkat setiap tahun. Contohnya, kita lihat ada sebahagian makanan telah didapati makanan itu diubah suai secara genetik selain menggunakan bahan yang tidak bersih dalam makanan yang kita beli dari pasar raya ataupun di kedai-kedai. Kemungkinan ia telah berleluasa dalam kalangan industri makanan global. Oleh itu, kemungkinan produk ini berbahaya serta boleh menjadi kurang berkhasiat. Selain terdapat beberapa syarikat makanan yang telah mempraktikkan amalan yang meragukan dan dilihat sebagai tidak beretika, seperti dalam cara mereka menyediakan ramuan-ramuan dan standard kebersihan dan keselamatan. Jadi, tidak hairanlah orang ramai ni mula mencari alternatif yang lebih bersih dan beretika. Dengan mengambil penumpuan makanan yang semula jadi dan berkhasiat, organik dan halal, ini dapat memberikan ganjaran yang besar bagi orang Islam dan bukan Islam. Masyarakat kita ni lebih menitik beratkan tentang kualiti hidup, kesihatan, pemakanan dan keselamatan, maka adalah tidak menggairahkanlah jika kita lihat pada nilai pasaran makanan organik global. Yang kedua pula ialah pengiktirafan halal berbeza mengikut pasaran. Pengesahan halal di sesuatu negara tidak semestinya diterima di setiap negara lain. Lebih menyukarkanlah keadaan wujudnya pelbagai takrifan berbeza oleh kebanyakan pengeluar sijil berkenaan mengenai aspek halal tersebut. Jadi, pengiktirafan diberikan berasaskan kepada pematuhan dan pelaksanaan PON halal yang menepati ciri dan model di Brunei dan menjadi mekanisme penyelarasan di peringkat antarabangsa. Pemantauan dilakukan berdasarkan pada aduan. Setakat ini, belum ada lagi laman sesawang yang membolehkan pengguna mencari maklumat berkaitan dengan status halal bagi sesuatu produk ataupun sesebuah premis makanan. Jadi, pengguna perlu menghantar email kepada pihak bahagian kawalan makanan halal iaitu BKMH ataupun boleh menelefon sendiri untuk membuat kepastian. Contohnya seperti Facebook. Facebook ni adalah laman sosial dan merupakan medium yang boleh digunakan untuk kita mencari maklumat berkenaan sesuatu produk ataupun sesebuah premis makanan. Contoh kesalahan jika sekiranya perkataan dan logo halal dipaparkan tanpa melalui
prosedur yang ditetapkan. Kesalahan yang dilakukan akan didenda sebanyak dolar Brunei 8,000 atau penjara ataupun kedua-duanya sekali akan dikenakan. Pemantauan dan pengesahan akan dilakukan jika sekiranya restoran bukan makanan orang Islam turut ingin memohon persetujuan halal. Dan denda ataupun tindakan premis ditutup adalah merupakan langkah penguatkuasaan yang boleh dikenakan jika peraturan yang telah ditetapkan itu tidak dipatuhi. Yang keempat pula ialah kekurangan ilmu pengetahuan. Brunei Darussalam ni adalah sebuah negara yang kecil dan majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Jadi, cabaran yang dihadapi berkaitan isu halal dekat Brunei ni adalah rendah berbanding dengan negara lain. Khususnya dekat Asia negara lah. Dan kajian tentang tahap kefahaman masyarakat dekat Brunei juga kurang. Dan hanya ada beberapa kajian yang dijalankan oleh beberapa orang pelajar dari Universiti Brunei Darussalam dan universiti dari luar negara mengenai kefahaman masyarakat Islam di Brunei tentang halal tidak diketahui secara menyeluruh disebabkan oleh kurangnya kajian berkaitannya dilakukan oleh penyelidik tempatan. Berdasarkan isu dan cabaran dalam mendapatkan sijil halal dari Brunei, terdapat beberapa cara atau jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Sebab antara yang pertama ialah syarikat-syarikat yang memproses makanan sewajarnya menitik beratkan keselamatan dalam pembuatan makanan tersebut. Hal ini termasuk keselamatan pekerja dalam menyediakan makanan tersebut, kebersihan kawasan sekeliling agar tidak mempunyai ataupun tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak bersih ataupun bahan yang haram dalam Islam. Selain itu, di sesebuah negara perlulah mempunyai satu badan organisasi dalam mengendalikan pensijilan makanan. Contohnya seperti di Malaysia. Malaysia mempunyai sebuah organisasi yang menguruskan pemakanan dan menjaga segala aspek tentang makanan menurut perspektif Islam. Seterusnya, solusi kepada pemantauan dan penguatkuasaan. Pada masa akan datang, negara Brunei perlu menyediakan satu laman sesawang yang khusus untuk memudahkan pengguna mencari status halal sesuatu produk makanan ataupun premis makanan, agar segala maklumat yang berkaitan tentang makanan tersebut diperolehi dengan mudah dan membuatkan pengguna lebih yakin dalam memilih produk makanan yang mereka ingini. Solusi ataupun jalan penyelesaian yang terakhir bagi isu dan cabaran kurang ilmu pengetahuan. Walaupun negara Brunei adalah sebuah negara yang kecil dan kebanyakan masyarakatnya adalah Muslim, jadi itu tidak perlu menjadi halangan untuk mereka dalam menuntut ilmu berkaitan tentang isu makanan. Sekian saja dari saya dalam menerangkan segala produk dan makanan-makanan yang berada di negara Brunei Darussalam. Sekian, terima kasih. Akhir sekali adalah kesimpulan. Memang tidak dinafikan bahawa industri halal berkembang menjadi beberapa faktor. Perkembangan industri halal juga mendatangkan pelbagai kebaikan kepada ekonomi negara. Sekiranya industri halal berkembang pesat, keadaan ini membolehkan imej negara pada peringkat global akan lebih terjamin dan lebih menjadi maju. Ia juga dapat mewujudkan kepakaran usahawan dalam hal ehwal halal
secara global dan promosi terhadap industri makanan halal. Malah, ia juga membuka ruang kepada usahawan-usahawan untuk mengeksport produk ke luar negara supaya lebih terkenal dan lebih berkembang berdasarkan permintaan pelanggan. Hal ini demikian amat penting bagi memastikan matlamat negara akan terus tercapai dan terus maju pada masa akan datang.